ada tak nampak dia punya kalau orang yang kena jangkitan COVID ni dia tak ada gejala. Tapi sebenarnya virus tu ada, tuan-tuan. Saya tanya satu soalan, bila dia keluar, confirm lah memang walaupun tak ada gejala, tapi kau memang ada virus Wahabi dalam kubur kau. Saya katakan, apa masalah nak berdoa dan di kubur? Selagi mana tak minta pada kubur. Kita bertawasul, kan? Kalau macam kita di Johor ni, contohlah tuan-tuan, di Johor yang dekat dengan kita, bila nak berdoa, suruh kami doakan, kami pun banyak maksiat, banyak dosa, kan? Amalannya tak banyak. Pergi ke makam Habib Ali kat berdoa, tak ada masalah. Yang penting jangan kau minta kat kubur. Minta kat kubur, minta dalam kubur, itu yang salah, tuan-tuan. Dia tak faham konsep tawasul. Ini bergaduh. Ini yang menyebabkan agama turun di fitnah. Baik itu tuan-tuan, hadirin dirahmati Allah, kita alhamdulillah. Kita alhamdulillah, maknanya kita di negeri Johor ni mula kembali tumbuhnya pondok-pondok. Mudah-mudahan dengan tumbuhnya pondok-pondok yang banyak ni dengan kawanan kita, tapi kalau tak kawal pun tak jadi juga, tuan-tuan. Kalau tak kawal pun tak jadi juga. Tuan-tuan ingat tak? Ada satu madrasah di Ulu Tiram, di Sungai Tiram, tuan-tuan. Madrasah Luqmanul Hakim. Madrasah itu dah ditutup, tuan-tuan. Madrasah itu adalah pot ataupun tempat melahirkan orang yang berpahaman Wahabi yang ekstrim. Ulu Tiram ni istimewa. Siapa ada keluarga ke Ulu Tiram kena berjaga-jaga, tuan-tuan. Kalau misalnya nak dapat menantu dia orang Ulu Tiram pun kena jaga-jaga, tuan-tuan. Sebab di Ulu Tiram ni cukup. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Sungai Tiram, kan? Dari Pekan Ulu Tiram nak pergi ke Sungai Tiram ataupun terus sampai ke Pasir Gudang, jalan sudah cantik, tuan-tuan. Di sebelah kanan jalan tu, tuan-tuan, ada pot Syiah. Itu kerja saya lah, tuan-tuan tu. Kalau di sebelah kiri pula, tuan-tuan, kita masuk ke Sungai Tiram, ada Madrasah Luqmanul Hakim, itu pot Wahabi. Cantik lah tu. Sebelah kanan Syiah, sebelah kiri Wahabi. Lepas tu kita katakan kita bahaya, tuan-tuan. Kita bahaya, dan sebab itu kita perkemaskan dari segi kurikulum pengajian takmir. Kita cuba selaraskan supaya masyarakat faham dari segi akidah dengan betul, supaya kita dapat beramal dengan baik, dan supaya kita dapat bersama-sama mengimarahkan masjid sama-sama, kita bermuamalah dengan baik. Kesatuan di kalangan umat Islam itu semakin kukuh, tuan-tuan. Hari ini kita, tuan-tuan, umat Islam pecah. Masyarakat Islam pecah, tuan-tuan. Bila dah pecah, macam mana, tuan-tuan? Macam mana kita nak sahut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, wa'aitu mastata'tum min quwwah. Macam mana kita nak gembleng tenaga untuk kita buat kekuatan, membina kekuatan untuk menggerunkan musuh, tuan-tuan. Kalau kita dah berpecah, ini pecah yang pecah luar biasa, tuan-tuan. Bukan pecah, bukan retak lagi, pecah dah berderai ini, tuan-tuan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita pun, tuan-tuan, di kalangan orang Islam, fa aslimu baina akhawaikum. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, tuan-tuan, dalam satu hadis, tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW dalam hal ni, supaya kita ni dapat hidup dalam keadaan rukun, tuan-tuan. La yaghillu qalbu mu'min, salasun la yaghillu qalbu mu'min. Ada 3 perkara, kalau ada pada diri mukmin ni, insya-Allah tak ada sifat hasad, tak ada dengki sesama orang mukmin.
Maknanya kalau misalnya orang tu baik, kita seronok dengan kebaikan dia. Kalau orang tu mukmin tu kaya, kita seronok, kita gembira dengan kekayaan dia. Kalau orang mukmin itu ramai, dia punya yang menyokong dia, kita pun bergembira dengan ramai yang menyokong dia. Bukan makin ramai yang menyokong dia. Makin kaya pula dia. Itu macam nak mati kena COVID. Makin sihat lah. Nampak tak? Apa kata Nabi SAW? Yang pertama kata Nabi SAW, mudah-mudahan apabila ada perkara ini dalam diri kita, insya-Allah kita terhindar daripada sifat yang keji itu, tuan-tuan. Hasad, dengki, ghil, dengki. Kita mengharapkan orang akan musnah daripada apa yang dia ada. Sifat yang cukup, sifat yang terkeji, tuan-tuan. Sifat yang kita kena elak, yang kita kena jauhi, sebab dia akan merugikan kita. Hasad, tuan-tuan, dia macam, dia punya nasib hasad ni macam nasib api, tuan-tuan. Hasad ni kalau ada, tuan-tuan boleh mengambil iktibar. Hasad ni macam api yang makan kayu api. Hasad tu api, kayu api tu kayu api lah, tuan-tuan. Masa api makan kayu api, hebat tak dia? Oh, Masya Allah. Bukan api warna merah je, dah sampai biru lah dia punya dahsyat, dia punya hebatnya dia makan kayu api. Tapi agak-agak kalau kayu api tu habis dia makan, kemana api ni pergi, tuan-tuan? Dia hidup mati, tuan-tuan. Mati juga. Jadi mana apa? Orang hasad ni dia boleh selesa ke hidup dia? Tak selesa. Aman ke dia, tuan-tuan? Tak aman. Dia selamat tak? Tak selamat. Orang yang ada sifat hasad tak selamat. Buanglah, tuan-tuan, sifat hasad ni. Buang. Tadi saya dapat laporan, ada satu surau, tuan-tuan. Ada satu surau, sampai tutup surau ni beberapa hari. Sebab apa? Sebab ada rasa tak senang hati, sebab ada kecil hati. Ada besar hati, ada kecil hati, ada terbakar hati. Akhirnya surau ditutup, tuan-tuan. Ini dia keluar. Ini gara-gara apa, tuan-tuan? Gara-gara apa? Hasad. Gara-gara hasad. Sebab itu saya katakan dari sejak saya di pejabat, tuan-tuan, saya jaga pengurusan masjid 7 tahun, tuan-tuan. Sebab itu kita sampai satu tahap, ialah kita nak letakkan jawatan kuasa masjid itu orang yang faham agama. Nanti tak ada orang pula yang nak takbir masjid, tuan-tuan. Okeylah, paling tidak orang yang takbir masjid dan surau itu orang yang takbir masjid dan surau, suka masjid dan surau. Tapi kalau yang jadi pentadbir masjid tak suka masjid, tak suka surau, apatah lagi tak suka pemberan di masjid, memang malam lah. Malam. Ada satu tempat saya pergi, memang trend saya, memang cara saya, tuan-tuan. Saya datang tanpa notis. Surau ni untuk pengetahuan mesti saya dah datang sebenarnya. Tapi yang rasmi, bagi saya yang itu rasmi, ini pun rasmi juga lah. Sebenarnya saya dah datang. Walaupun datang peringkat awal tu sebenarnya saya nak ziarah almarhum Tuan Haji Ishak. Dia kan dua kawasan ni kan. Saya memang rapat dengan dia, tuan-tuan. Walaupun usia saya
saya dengan dia memang jauh, tapi main saya rapat. Tak tahulah, memang saya kawannya orang tua banyak. Jadi bila saya dipindahkan sini, gembiranya apa? Ada tempat lah makna orang tua yang saya boleh duduk dan sebagainya. Tapi malamnya Allah tu Maha Berkuasa, saya tak dapat jumpa dia sampai dia meninggal dunia tuan-tuan. Last, masa akhir tu saya nak jumpa dia, tiba-tiba dia kena COVID. Lepas COVID tu, saya dah telefon nak datang, dapat tarikh tu, pun tak dapat datang juga, tangguh. Akhirnya saya dapat menguruskan dia kat kubur je lah. Tuan-tuan, ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang lebih mengetahui, tuan-tuan. Baik, saya balik pada satu tempat lagi. Ceritanya, ini hasad ni, tuan-tuan. Cerita hasad. Saya datang ke masjid tu, di tempat tu, tengok-tengok, kenapa imam ni lepas isyak semuanya shortcut? Semuanya shortcut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca doa. Mana istighfarnya, mana zikirnya, apatah lagi nak sembahyang sunat? Apatah lagi nak sembahyang sunat? Jadi standard saya, tuan-tuan, saya pun tarik imam. Kebetulan yang saya tarik itu bukan imam yang bertauliah, bukan imam yang bertauliah. Tak masalah, tuan-tuan, tak masalah. Tapi ceritanya tu bila saya tarik dia, imam, hari itu datang tak taklimat 13, 14, 15 yang lepas. Saya tak datang. Pengusi datang tak? Yalah, saya pun orang baru di Keluang. Saya cakap, pengusi datang tak? Datang. Pengusi ada bagi tahu tak yang Kadi dah bagi taklimat, lepas sembahyang fardu zikirnya kena complete set. Bukan shortcut. Sebab kita doanya banyak, hajatnya banyak, tapi zikirnya tak banyak. Ni apa cerita? Tak segan ke, tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan? Betul? Ini tadi, ini masalah juga, tuan-tuan, bila nak kabul lain. Jadi saya tanya kat imam yang bukan imam sebenarnya, dia pun tak berani bercakap, cuma dia tunjuk tangan. Kau tadi, ni pengusi, cantik lah tu.